This call is now being recorded. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada para pelajar Permata Dai dan Ihsan KP SMK Pancur. Seperti biasa pada hari Jumaat pagi kita akan mengadakan kelas pendidikan Islam secara dalam talian. Alhamdulillah, kita masih diberi peluang oleh Allah untuk bertemu lagi. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, marilah kita, besarnya mulut, tutup mulut. Marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah dan juga doa belajar. Okey, mari kita baca sama-sama. Warna ayuh muk tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, baik. Macam biasa bila mula-mula kelas, cikgu akan tunjukkan waktu solat untuk hari ini. Mana dah hilang ke? Oh, nanti kejap cikgu tak show lagi, nanti kamu tak nampak. Kan cikgu seorang je nampak, kamu tak tengok tak nampak. Cikgu shock sendiri nanti. Okey, ada tu. Okey, hari ini untuk Seremban. Hari ini hari Jumaat 30 Julai 2021. Dah hujung-hujung dah bulan 7-nya, dah masuk bulan 8. Minggu depan kita dah nak masuk tahun baru. Tahun baru, betul ke tahun depan tahun baru? Minggu depan nak masuk tahun baru? Betul tak cikgu cakap? Tahun apa? Kita tahun depan, minggu depan kita dah nak masuk tahun baru dah. Tahun baru apa? Bukan tahun baru Masihi. Yang habis Disember masuk Januari tu. Tapi kita dah nak masuk tahun Islam yang baru. Bulan Zulhijjah ni dah nak habis. Kita dah nak masuk awal Muharram semula. Tahun Islam. Okay, hari ini solat subuh pagi tadi masuk pada 5.50 minit pagi, waktu zuhur ataupun waktu masuknya solat Jumaat hari ini 1.19. Solat asar pula pukul 4.42. Waktu maghrib pukul 7.26 dan waktu isyak pukul 8.39. Solat, jangan tak solat. Solat ni adalah satu keistimewaan kepada kita. Kita boleh berdoa kepada Allah setelah kita bersolat. Jangan tak solat. Baik, seterusnya hari ini cikgu nak tunjuk minggu lepas kita menyambut satu perayaan. Perayaan apa minggu lepas kita sambut tu? Raya Haji. Minggu lepas kita sambut Raya Haji. Raya Haji ni macam apa kita buat Raya Haji? Siapa tahu? Kita buat apa Raya Haji? Berkorban. Kita membuat korban. Asalnya tu korban tu dia ada berkait dengan dua orang Nabi. Siapa tahu Nabi apa? Bukan Nabi Muhammad. Ibadah korban ni dia mula dengan Nabi lain dahulu. Nabi Nabi Ibrahim.
dengan Nabi Ismail, iaitu Nabi Ibrahim. Dia mendapat perintah daripada Allah untuk menyembelih. Ya Allah, besarnya mulut. Mengantuk betul. Tidur pukul apa malam tu? Tutup mulut kalau menguap. Macam ni. Kalau menguap tutup mulut. Tutup mulut. Ya. Nabi Ibrahim mendapat perintah daripada Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Itu adalah punca adanya perayaan ibadah korban Hari Raya Aidil Adha. Okey, mari kita tengok klip video ini sama-sama ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Haji yang jatuh pada hari ke-10 pada bulan Zulhijjah, iaitu bulan terakhir pada kalender Hijrah Islam. Tarikh 10 Zulhijjah ini merupakan tarikh penting dalam sejarah Islam, di mana Nabi Adam dan isterinya Hawa dikeluarkan dari syurga dan diturunkan ke bumi sebelum berjumpa di Padang Arafah di luar Padang Mekah. Selain daripada itu, ibadah kurban yang dikerjakan pada Hari Raya Aidil Adha pula adalah bagi umat Islam memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sanggup menyembelih anaknya Nabi Ismail kerana ketaatannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika anaknya itu sampai ke mereka, bolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya. Nabi Ibrahim telah bermimpi, di mana dalam mimpinya Allah telah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahawa aku akan menyembelihmu. Apakah pendapatmu?" Anaknya menjawab, "Wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah, ayah akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Setelah kedua-duanya berserah bulat-bulat dan menjunjung perintah Allah itu, maka Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala terhadapnya. Apabila Nabi Ibrahim dan anaknya sampai ke tempat yang dituju, Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tumpuk tanah. Nabi Ibrahim menutup matanya dengan cara yang dirancangkan oleh anaknya. Maka Nabi Ibrahim pun mengangkat pedang dengan kalimah Allah, lalu memajukan pedangnya pada leher anaknya. Maka terperciklah darah mengenai badan Nabi Ibrahim. Dengan tangan dan badannya menggeletar, Nabi Ibrahim membuka penutup matanya. Namun alangkah terkejutnya apabila melihat yang disembelih itu bukanlah anaknya, melainkan seekor kibas. Dengan memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kedua-duanya pun berpeluk sambil bersyukur kepada Allah kerana memberi kekuatan untuk melaksanakan amanah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rentetan dari peristiwa ini, setiap tahun ketika perayaan Aidil Adha, maka umat Islam menyembelih binatang-binatang korban lalu mengagihkan kepada golongan yang kurang bernasib baik.
amalan ini adalah satu amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih lanjut, mari kita ikuti kisah cerita Nabi Ibrahim, seorang hero bersama Alif dan Sofia. Jom kita tonton. Nabi Ibrahim seorang hero? Wah, mesti cerita ni. Nabi Ibrahim adalah salah seorang daripada Rasul Ulul Azmi. Tapi Ulul Azmi tu apa, Mama? Ulul Azmi itu gelaran kepada Rasul terpilih yang sabar dan tabah dengan segala ujian. Ujiannya macam mana, Mama? Ujian yang dihadapi seperti kaum yang menyakiti mereka dan alami kesusahan dalam berdakwah melebihi para nabi yang lain. Oh, macam tu rupanya. Kalau nak tahu, antara ujian Nabi Ibrahim ialah baginda ditentang dan dihalau dari rumah oleh bapanya sendiri. Kesiannya, Mama. Nabi Ibrahim ialah bapa Nabi Ismail dan merekalah pengasas Kaabah. Kaabah tu kiblat orang Islam kan, Mama? Ya, Sofia, Allah telah menjadikan Kaabah beberapa kelebihan seperti hubungannya dengan dua rukun Islam, iaitu solat dan haji. Terdapat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, maksudnya, dan ingatkanlah peristiwa ketika kami tentukan bagi Nabi Ibrahim tempat Kaabah untuk membinanya. Lalu kami berfirman kepadanya, janganlah engkau sekutukan sesuatu pun denganku, dan bersihkanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang berdiri dan yang rukuk serta yang sujud mengerjakan sembahyang. Surah Al-Hajj ayat ke-26. Kalau Alif dan Sofia nak tahu, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail. Alif dan Sofia tahu tak? Alif tahu. Ish, ada je Alif ni. Allah nak uji ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim menuruti perintah Allah itu. Peristiwa ini ada kaitan dengan ibadah korban. Macam mana tu? Perintah Allah melalui mimpi kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail digantikan dengan menyembelih seekor kipas. Tak fokus Sofia jangan cakap Alif. Sofia pun sama. Maaf, Mama. Awesome. Murid-murid yang dirahmati Allah, terdapat banyak hikmah di sebalik pensyariatan ibadah korban ini. Antaranya ialah sebagai tanda ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah korban ini mengingatkan kita kepada peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam. Seterusnya, ianya dapat memupuk sikap prihatin terhadap masyarakat. Ini jelas melalui pengalihan daging-daging korban kepada yang berhak menerimanya, khususnya kepada fakir miskin dan orang yang sangat memerlukan. Ketika peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini dapat mengasuh dan mendidik diri untuk bersikap sabar terhadap apa jua ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ia juga dapat mengikis sifat tamak dan mewujudkan sikap murah hati untuk membelanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah korban dan amal kebajikan yang kita lakukan atas dasar keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima dan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi dah dengar kan? Berkenaan dengan diceritakan tentang Nabi apa tadi? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dia dapat perintah daripada Allah melalui mimpinya
supaya menyembelih anaknya iaitu Nabi Ismail. Kalau kamu sanggup tak sembelih? Mana sanggup kan? Tapi kerana Nabi Ibrahim taat kepada perintah Allah, jadi dia pun mengikuti perintah Allah itu. Dia tanya kepada anaknya Nabi Ismail, ayah dapat mimpi supaya menyembelih kamu Ismail. Macam mana? Nabi Ismail kata, ikutlah perintah Allah. Ikutlah perintah Allah. Jadi apabila masa nak sembelih tu, mata Nabi Ibrahim tu ditutup. Tutup mata ni nak sembelih anak dia kan. Bila dah berkena darah saja kat baju, buka mata, rupanya Allah dah gantikan Nabi Ismail tu dengan seekor kibas. Kibas ni kambing lah, kambing. Kambing. Gantikan dengan kambing. Okay, baik. Kita tengok pada nota semua ada modul kan? Okay. Okay, waktu soalan ni. Okay, kejap kita zoom besar sikit. Okay, pergi pada muka surat 8. Ni ada gambar Kaabah ni. Semua dah buka muka surat ni, cuba tengok. Okey, semua dah ada. Okey, bagus. Okey, baik. Ini tugasan untuk minggu ini iaitu tajuk tugasan ialah Hari Raya Aidil Adha. Okey, pertama sekali nanti apa yang kamu buat ialah kamu warnakan gambar ni. Apa benda yang dekat belakang ni? Ni ada gambar lelaki-lelaki kan? Dalam belakang ni ada gambar satu bangunan. Apa bangunan ni yang belakang ni? Kaabah. Kaabah. Nanti warnakan dia elok-elok. Kemudian ada gambar laki-laki, ada gambar perempuan. Yang laki-laki ni dia pakai apa ni? Siapa tahu? Pakaian apa ni orang buat haji? Siapa tahu? Ataupun umrah ni pakaian apa? Dia pakai ihram. Pakai ihram. Orang yang pergi buat umrah ataupun haji, mereka memakai hanya dua helai kain saja. Warna putih selalunya. Dipanggil kain ihram. Okay, baik. Mari kita baca sama-sama ya. Ikut cikgu baca ya. Okey. Hari Raya Aidil Adha. Hari Raya Kurban atau Hari Raya Haji merupakan perayaan yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia. Aidil Adha disambut pada hari ke-10 ke-11 ke-12 dan ke-13
bulan bulan Zulhijjah Zulhijjah setiap tahun tahun bermula bermula dengan dengan takbir takbir Aidil Adha adil adha pada pada malam malam 10 10 Zulhijjah Zulhijjah diikuti diikuti dengan solat solat sunat sunat Aidil Adha wajib serta khutbah khutbah Aidil Adha di pagi di pagi 10 10 Zulhijjah Zulhijjah setelah solat solat sunat sunat Aidil Adha adil ibadah ibadah korban korban dilakukan dilakukan sehingga sebelum sebelum tenggelamnya tenggelamnya matahari matahari 13 13 Zulhijjah Zulhijjah semua semua waktu waktu ini ini dipanggil dipanggil hari hari Tasyrik. Tasyrik Aidil Adha merupakan hari hari untuk umat Islam memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam menunaikan perintah Allah dan kesabaran anaknya Nabi Ismail alaihi salam dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, bagus. Semua boleh ikut
Cikgu baca. Okey, sekarang dengar tak apa. Cikgu akan baca sekali, kamu dengar je lah. Baik. Hari Raya Aidiladha ataupun kita panggil juga Hari Raya Korban ataupun Hari Raya Haji merupakan perayaan yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia. Minggu lepas yang Raya Aidiladha, Raya Haji, Raya Korban tu bukan kita di Malaysia saja yang Raya Haji tu. Seluruh dunia menyambut perayaan tersebut. Jadi Aidiladha disambut pada hari ke-10. Hari yang kita semayang raya tu, minggu lepas tu. Pagi tu kita semayang raya kan di rumah. Tak dapat pergi masjid atau surau. Kita hanya semayang sunat hari raya Aidiladha di rumah saja pada hari yang ke-10 bulan Zulhijjah tu. Okay? Kemudian bermula pada malam hari raya tu kita takbir raya. Macam mana takbir raya? Takbir Aidiladha. Siapa nak bagi jumpa takbir? Macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Daripada mula malam yang sebelum pagi raya yang kita solat sunat Aidiladha tu, daripada mula maghribnya malam sebelum malam raya tu kita dah mula takbir. Mula takbir raya. Ya. Kemudian kita setelah kita solat sunat pada pagi hari raya Aidiladha tu, kita dah habis solat sunat, kita pun melakukan ibadah korban. Tahun ni ada pergi tengok ibadah korban tak? Orang Sebelah Lembu tahun ni ada tak? Ada. Anis ada pergi tengok tak orang Sebelah Lembu tahun ni? Ayu ni? Tak ada. Tak ada. Tahun-tahun sebelumnya ada tak pergi tengok orang sembelih lembu ataupun kambing? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Okey. Okey, jadi sebahagian daripada ibadah yang dilakukan dengan hari raya haji ni ialah kita menyembelih korban. Pada tahun ini untuk Negeri Sembilan memang tak ada ibadah korban. Tak boleh buat ibadah korban tahun ini. Tapi di negeri-negeri lain macam di negeri ada dia orang buat ibadah korban. Negeri Sembilan tak buat. Kerana masalah kerana berlakunya pandemik COVID-19. Tak boleh buat korban tahun ni di negeri Sembilan. Okey, jadi ibadah korban ni dilakukan situ kita sembelih lembu atau kambing ni bermulanya daripada lepas sembahyang raya tu sehinggalah sebelum tenggelamnya matahari pada 13 Zulhijjah. Jadi antara 10 sehingga 13 Zulhijjah tu kita panggil hari-hari tasyrik. Hari orang sembelih korban. Okey. Aidiladha ni merupakan hari untuk umat Islam. Kita lah umat Islam tu memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam menunaikan perintah Allah. Kemudian nak tunjukkan lagi kesabaran anaknya Nabi Ismail alaihi salam dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dekat sini hari raya itu semua semayang sunat Aidiladha tak di rumah pagi tu? Buat. Semayang tak? Buat mana? Okey, bagus. Alhamdulillah. Ya, dia solat sunat Aidiladha. Kita buat tu habis sunat solat sunat tu. Kita ada baca khutbah. Nazmin dengan Nazrin solat hari raya begitu? Dengan ayah. Dengan ayah, alhamdulillah. Hanif, ada solat tak raya pagi tu? Minggu lepas. Tak. Yuni, main raya tak minggu lepas pagi tu? Okey. Cikgu pun minggu lepas
cikgu pun ada buat solat sunat apa ni hari raya di rumah. Ya, setelah kita solat sunat apa ni hari raya tu kenalah baca khutbah. Yang jadi imam selalunya adalah orang lelaki-lelaki. Nanti cikgu nak tunjuk. Cikgu minggu lepas pun cikgu buat solat sunat Aidilha di rumah. Dah 4 kali raya dah. Sejak daripada hari raya Aidilfitri, lepas tu hari raya haji tahun lepas, hari raya puasa tahun ni, juga hari raya haji tahun ni, cikgu semayang raya hanya di rumah. Cikgu baca khutbah lepas solat sunat Aidilha tu cikgu pun baca khutbah. Baca khutbah cikgu buka dekat komputer saja. Jadi cikgu mainkan balik. Ini isteri cikgu lah ni rakam cikgu baca khutbah ni. Akhiri Tuhan dan kita bermuhasabah dengan apa yang kita berdasarkan. Yang berdoa kepada Allah agar kita tidak masuk di dalam golongan dan banyak nikmat yang telah Allah berikan. Kita berpesan kepada diri dan radio kepada semua nafis yang dengan SOP yang ditetapkan. Semoga usaha yang kita lakukan ini mendapat manfaat. Itu khutbah cikgu baca Khutbah itu daripada apa ni? Teks khutbah oleh Majlis Agama Negeri 9. Okey, sudah 9:33. Jadi sebelum cikgu akhiri kelas pada pagi ini, ada kamu nak tanya apa-apa soalan? Ada. Tak ada. Okey, tak ada cikgu nak tanya. Okey. Okey, baik. Nabi apa ni cikgu nak tanya Ayuni dahulu. Okey. Peristiwa korban ni dia ada berkait dengan 2 orang Nabi. Jadi Ayuni cuba sebut satu saja nama Nabi yang terlibat tu. Nabi apa? Banyak. Nabi apa? Bukan Nabi Muhammad. Ada 2 Nabi yang dalam cerita tadi tu. Okey. Bagus Hanif ya. Nabi Ibrahim iaitu bapa. Kemudian Nabi Ibrahim tu adalah yang mendapat perintah untuk menyembelih anaknya. Anaknya tu nama apa? Siapa nak cuba? Ada salah daripada Nazrin, Nabi apa? Apa ni Nabi apa yang nak kena sembelih diperintahkan sebelah tu? Nabi apa? ada apa revision apa Ayuni nak cuba? Nabi Islam. bukan Islam, Nabi Ismail. Peristiwa Hari Raya Korban ni adalah berkaitan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Nabi Ibrahim tu ayah dapat mimpi perintah daripada Allah supaya menyembelih anaknya Nabi Ismail. Okey, baik. Jadi nanti modul tu dia kena warnakan gambar Kaabah dengan orang yang tawaf tu kan. Kamu buat yang itu, kemudian sambung titik-titik tulisan tu. Yang bahagian kedua kolaj tu kita akan sambung pada minggu hadapan. Okey, bagi mengakhiri kelas, jadi cikgu ucapkan terima kasih kepada kamu yang telah mengikuti kelas pada pagi ini. Terima kasih juga kepada penjaga kamu yang menyediakan telefon. Boleh kita ikut kelas pada pagi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh live ya. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Live jangan tinggal dalam ni. So nak settlekan program ada katanya apa hari Selasa, ini hari Selasa dan juga saya bukan 2 hari tu sebenarnya untuk closing. Okey, ini bye-bye. Boleh pergi mengencing. Macam tak lain.
Dah, tu. Okay,